Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah dengan izinnya pada malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun sama-sama untuk kita meraihkan majlis ilmu malam-malam Ramadan kita dengan majlis ilmu yang penuh rahbagat dan barakah. Yang mana kalau kita lihat di situ tuan-tuan, apa yang kita lihat di sini, apa yang patut kita lakukan, yang mana kita mendalami apa itu malam-malam terakhir Ramadan kita ini, iaitu 10 malam terakhir. Malam ni malam ke-22. Malam yang lalu iaitu malam 21. Pendapat riwayat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan iaitu pada malam 21, malam Lailatul Qadar. Ala kulli hal, kita 10 malam terakhir ni kita pulun, terutama pada malam-malam yang ganjil. Itu terdapat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang dapat kita lihat? Kita lihat di sini peluang untuk kita mendapat ganjaran dan kita mendapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala melalui ganjaran yang besar pada 10 malam terakhir, terutamanya kita mencari malam Lailatul Qadar. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan terus terbiasa yang seperti mana yang dijanjikan. Kita akan bersoal jawab bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu saya himpunkan lebih kurang ada 13 soalan. 13 soalan ni yang saya ambil daripada inbox messenger saya, yang mana ada viewer yang follower saya dekat Facebook, ataupun ada juga friend saya dalam Facebook, dia mengutarakan soalan. Ni banyak sangat soalan yang tak dapat saya nak jawab. Pasal apa? Banyak sangat. Maaf cakap, beratus. Yang mengajuk tu saya tak boleh kata apalah. Kerja saya bukan nak mengadap Facebook saja nak kena jawab, tidak jadi banyak yang tak dapat saya jawab. Ada yang saya jawab tunggu 2-3 bulan saya jawab. Kadang masa free barulah saya buka sesuatu. Jadi tak dapat nak jawab disebabkan bukanlah sibuk sangat, tapi tak adalah kita nak 24 jam dekat Facebook tuan-tuan. Saya bukan 24 jam dekat Facebook, akan baca buku ke dengan anak je, dengan kerja dan sebagainya. Ramadan ni kita perlu tumpukan pada ibadah baca Al-Quran. Jadi ada yang mengajuk tu, ada yang kata kita tak layan. Bukan tak layan, kita tak sempat. Kalau boleh dia duduk di tempat saya. Duduk tempat saya ni bukan nak kata saya ni belagak tak jawab, tidak, tapi memang banyak sangat soalan, terlalu banyak. Kalau nak tanya boleh, tapi bila saya jawab garanti. Pernah ada satu soalan tu yang mana saya jawab dah setahun lebih baru saya jawab. Ada soalan tu dah 2-3 tahun barulah saya jawab tuan-tuan. Seriously, tak bohong. Benda ni berlaku. Yang penanya tu pun terkejut, Ustaz baru jawab Ustaz. Nak buat macam mana? Saya lupa, tak teringat, lepas tu sibuk sangat dan sebagainya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita jemput minum. Bismillah. Baik, kita soalannya antaranya, baik, orang yang mengidap kanser tahap 4 masih boleh hibahkan hartanya ataupun wajib difaraidkan? Ini bab hibah. Hibah ni kita nak bagi harta kepada sesiapa sajalah. Kalau faraid ni tak perlu hibah, dia automatik mereka yang layak, seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Siapa saja layak maka dia boleh dapat harta. Tapi hibah ni macam kita, macam saya masih hidup, saya nak bagi harta. Nak bagi harta kepada sesiapa saya nak. Sama ada saya nak bagi pada anak saya ke,
ataupun nak bagi pada orang luar, itu hak saya lah. Maksudnya ya. Jadi hibah ni dia tak boleh kalau kita nak kata termeterai selepas mati, tidak. Kalau hibah time tu lah, saya nak bagi cawan ni, cawan ni saya nak bagi dekat fulan bin fulan, saya bagi kat dia, jadi hak milik awak meninggal dunia nanti, tak ada, dia kena jadi immediately tuan-tuan ya. Jadi boleh tuan-tuan kalau ada orang ni dia nak meninggal dunia lah, ya kan. Kes ada juga, ada orang yang pernah jumpa saya, dia kata, Ustaz, saya ni ada anak, ya, saya ni ada krisis dengan anak saya ada krisis dengan isteri saya pun bercerai, ya. Dan ada 2-3 orang anak saya, dia memang anti dengan saya, dia memang sokong kat mak dia sampai dia cukup anti dekat saya, dia marah saya. Yang isteri saya dah bercerai, tak apalah, anak saya bila dah besar pun masih lagi tak ziarah saya dan sebagainya. Boleh tak saya letak wasiat yang anak saya yang lawan saya tu, saya tak nak bagi dia harta, saya wasiatkan supaya harta tu semua bagi anak-anak saya yang membantu saya, yang appreciate saya. Ini satu persoalan yang timbulkan, ya. Dia kata ini kita tak ada nak cerita pasal apa dia tak nak layan anak dia ke, ataupun dia tak nak buat apa-apa yang kita kata, maksudnya tak nak mendekati anaknya, tapi itu hak dia lah, itu lantak dia lah kan, itu perkara lain. Cuma dia kata anak dia yang duk lawan dia, yang duk marah dia, yang duk maki dia, dia kata dia tak nak bagi harta. Dia tulis surat wasiat, nanti bila dah meninggal dunia, harta tu katakanlah mungkin dia ada 8 orang anak, 3 anak ni duk lawan dia, yang 3 orang anak ni dia tak nak bagi harta, dia nak bagi kat 5 orang ni saja. Dia kata, tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau saya tinggalkan wasiat, harta saya ada, rumah saya, tanah saya ada ni, hanya 5 orang anak saja yang dapat, yang 3 tu tak dapat sebab dia lawan saya, ya. Wasiat lah. Saya kata tak boleh. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, la wasiyata lil warith, Nabi SAW kata wasiat itu tidak sah kalau diberikan kepada si pewaris. Contoh, saya nak wariskan harta ini kepada anak saya, tidak. Waris ini hanya pada orang luar yang tak ada kaitan dengan kita, anak yatim ke ataupun keluarga kita, tapi dia bukan ahli waris, dia bukan termasuk ahli faraid, ya. Jadi apakah, macam mana cara dia, Ustaz? Jadi kalau takkan nanti bila meninggal, yang anak saya tu, yang lawan saya tu, yang duk degil-degil saya, dapat juga harta, rugi, untunglah dia. Kata, saya tak galakkan, saya tak galakkan tuan supaya tidak memberi harta kepadanya, itu hak tuan. Cuma solusi yang saya boleh bagi iaitu hibah semasa tuan masih hidup. Semasa tuan masih hidup, hibah dekat dia. Okey, harta saya, katakanlah tuan ada berapa rumah, ada 10 rumah, ya, saya ada 8 orang anak-anak, ya. Jadi setiap seorang anak saya yang 5 orang tu saya bagi 2. Siap-siap. Siap-siap saya bagi 2. Ya. Bagi 2. Nampak tu? Ya. Jadi bila 2, maka yang lagi 3 tu tak dapat. Itu hibah boleh, selagi mana hidup tidak menjadi masalah. Ya. Dan orang tanya juga, Ustaz, kalau saya bagi awal-awal nanti dia jual rumah tu ke macam mana? Itu boleh kita letakkan cara je. Kalau dekat peguam boleh buat, peguam syar'i dia boleh buat, iaitu serahkan pada pemegang amanah. Pemegang amanah maksudnya buat perjanjian ke apa ke, maksudnya tak boleh dijual dan sebagainya, bolehlah cara macam tu. Tapi kalau nak elakkan, kalau kita tak nak bagi sebahagian dari waris kita boleh hibahkan ketika masih hidup. Cuma persoalan ditimbulkan, orang tanya, orang pengidap kanser tahap 4 masih boleh hibah hartanya atau tidak? Baik, persoalan dalam fiqah, hibah ni sah kalau dilakukan ketika mana kita masih hidup. Ya. Ketika kita masih hidup, yes, no problem, boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, apabila kita lihat benda macam ni, orang yang dalam keadaan nazak, dalam fiqah, dalam kitab fiqah mengatakan orang dalam keadaan nazak, orang yang memang dah sakit teruk yang tak ada peluang untuk sembuh, maka orang macam ni tidak boleh ataupun tidak berhak hartanya untuk dihibahkan. Ya. Katakanlah di tengah nazak, tengah nyawa-nyawa ikan ataupun sikit lagi nak mati. Sikit lagi nak mati, kemudian dia kata, aku nak hibahkan harta ni pada engkau seorang, nak sulung aku saja yang dapat harta ni. Tak boleh. Kalau dia memang sakit betul-betul dah nak mati, ataupun doktor kata tak ada harapan untuk sembuh, maka ketika itu hibahnya tidak sah. Ya. Jadi nak sah hibah itu ketika mana dia sihat walafiat, ataupun ketika mana dia sakit tetapi tak adalah sakit itu
yang sampai membawa kepada kematian atau demam macam biasa ke bedah operation, itu tidak menjadi masalah. Jadi kanser tahap 4 ni tuan, tengok macam mana. Tengok macam mana. Kalau doktor kata kanser tahap 4 ni ada peluang untuk hidup, tuan-tuan jangan main-main ya. Kanser survivor ramai ya, walaupun ada yang sampai tahap keempat, dia masih lagi boleh hidup, dia masih lagi boleh survive, walaupun dalam kanser yang memang dah dalam keadaan yang crucial dan critical. Nampak macam tu. Jadi bila dia sebut tentang apa yang disebutkan dekat sini tuan-tuan, jadi apa yang kita lakukan, orang yang dalam keadaan kanser 4 tanya doktor macam mana, adakah ada harapan, 50-50, susahlah, payah nak sembuh dan sebagainya. Jadi doktor pun tak yakin, doktor pun kata dia ni boleh hidup lama, ikut adat lah. Kalau ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala, miracle boleh aja. Berapa banyak miracle yang berlaku ya. Saya jumpa doktor-doktor, dia kata betul Ustaz, ikut kami punya sifir memang tak boleh sembuh ya, tapi subhanallah, kuasa Allah mengatasi segalanya ya. Tapi doktor berdasarkan sifir yang dia berikan dekat situ, itu menunjukkan bahawa perkara itu tak bakal sembuh. Maka kalau orang yang sakit kanser tahap 4 yang memang tak suka nak sembuh, doktor kata tunggu mati saja, maka orang macam ni kalau dia nak tinggalkan ataupun nak bagi hibah kepada orang yang masih hidup, sama ada ahli warisnya ke atau bukan ahli warisnya, maka hukumnya tidak sah. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam hal ini, tempoh iddah bagi wanita yang tidak tetap kitaran haidnya. Kita tak ada cerita nak suruh orang bercerai-berai, tak adalah tuan-tuan. Cuma kita nak cerita tentang bagaimana seseorang itu diceraikan suami dia. Ya, yang diceraikan suaminya yang bukan mengandung. Yang disentuh oleh suami, yang pernah disentuh oleh suami dia. Kemudian tambah lagi bukan yang meninggal dunia. Jadi iddahnya 3 kali suci. Ya, wanita yang diceraikan iaitu wanita yang belum menopause, ya, wanita yang disentuh oleh suaminya sebelum ini, maka sucinya adalah 3 kali suci. Jadi bila 3 kali suci ni tuan-tuan, maka biasanya 3 bulan lah. Ada 2 bulan lebih, ada yang cepat sikit, ada yang lambat 3-4 bulan dan sebagainya. Tapi bagaimana ada orang ni yang dia punya kitaran hijab memang tak menentu. Ada sekali tu kalau dia iddah tu, ada orang 3 tahun haid dia tak keluar. Ya, bismillah. Baik. 3 tahun haid dia tak keluar. Ada. Pernah orang tanya saya, ya, macam mana kalau dia menjalani tempoh iddah? Oi, lama tu nak habis iddah tu. Nak keluar rumah tak boleh. Dia nak kena pinang pun tak boleh. Tambah lagi nak pakai cantik pun tak boleh. Ya. Jadi wanita yang kitaran haidnya tak betul, tak tepat, berbulan-bulan tak keluar, jangan biarkan. Kita ada perubatan moden, jumpa doktor. Doktor ada pil, ada ubat bagaimana nak betulkan balik kitaran haidnya itu. Baik. Apa perlu dibuat? Baik, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika mana start dia cerai tu, wanita yang haidnya tidak menentu, maka di situ dikira, katakanlah lepas dia kena cerai. Lepas kena cerai, dia haid, lepas suci lah, ya. Ataupun lepas tu datang haid sekali lagi, lepas tu dia suci. Okey. Yang kali ketiga tu tak sampai-sampai, 2-3 bulan tak keluar, 2-3 bulan tak keluar, 2-3 bulan tak keluar. So macam mana? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' dan kitab Rawdatul Talibin, dia kata wanita semenjak dia putus haid tu, yang pertama ataupun kedua tu, dia kena tunggu selama 9 bulan. Okey? Dan apabila 9 bulan tidak cukup, maka dah cukup 9 bulan, dia tidak mengandung. Baik. Dan ditambah lagi 3 bulan, menjadikan setahun. So bila selama setahun itu sudah ditunggu walaupun haid tak keluar, maka automatik sudah menjadi wanita yang bebas daripada iddah. Ini fatwa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada diriwayatkan bahawa wanita yang tidak kata orang tu haidnya tidak menentu, katakanlah lepas cerai tu haid tak keluar-keluar,
Dia kena tunggu setahun. Lepas tahun tu walaupun setitik darah pun tak keluar, manakala automatik dia punya headnya menjadi maksudnya bebas daripada iddah itu sendiri. Maka bila dah bebas daripada iddah, maka dia terlepas daripada segala pantang larang yang telah ditetapkan. Jadi kaedah dia macam tu saja. Ya, tunggu 9 bulan. Sayyidina Umar kata tak mengandung tunggu lagi 3 bulan. Menggantikan 3 kali haid itu. Jadi kalau nak tunggu sampai bila keluar tu 3 tahun 4 tahun, itu tak adil, kena tunggu setahun. Jadi sekarang ni tak perlu tunggu setahun. Sekarang ni kita jumpa doktor je. Doktor boleh kembalikan balik kitaran. Katakanlah dah sebulan tak keluar, cepat-cepat jumpa doktor. Doktor makan balik, keluar darah, lepas tu suci, keluar darah, suci, maka bebas daripada iddah. Baik, ketiga soalan, hukum bercakap ketika azan. Hukum bercakap ketika azan. Baik, ada tak hadis yang melarang jangan bercakap ketika azan? Tak ada. Ada tak hadis yang mengancam sesiapa yang bercakap ketika azan akan diterima azab yang berat? Tak ada. Ada tapi hadis palsu. Ada yang kata siapa yang bercakap ketika azan, Allah akan dekat akhirat nanti akan Allah siram air panas dekat dalam mulut dia, ataupun air api neraka. Tak ada. Itu hadis palsu. Ya. Cuma apa yang diriwayat daripada ulama-ulama mazhab, dia kata ketika azan yang mana kita disunatkan menjawab azan. Falyaqulu kama qala al-muazzin atau kama yaqulu al-muazzin. Hendaklah kamu berkata atau menyahut azan itu seperti mana yang dinyatakan oleh muazzin, iaitu Bilal. Kalau muazzin kata Allahu akbar, kita berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak jawab. Ya, disunatkan. Ya. Tapi kalau tak jawab, hukumnya makruh. Makruh apa? Tak ada pahala, rugi. So di sini tuan-tuan bercakap tengok keadaan. Kalau bercakap yang mana tidak mengganggu tugas kita menjawab azan, maka hukumnya tidak makruh. Kita bercakap ke, kita tengok TV ke, kita apa, tapi bila azan kita Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau bercakap, bila kita nak tumpu tuan-tuan, kadang bila tengok TV kan, saya pernah berlaku bila azan je tengok TV, seronok lah, lupa dia jawab azan. Itu makruh tuan-tuan. Dia tak ada jatuh sampai haram. Betul tak? Sebab itu kalau kita bila azan, kecilkan TV sikit. Ya, sambil-sambil tengok tu ke apa ke, kita jawablah azan. Itu hukumnya tidak makruh. Buatlah apa saja sekalipun, selagi mana jangan ada benda yang menghalang kita nak menjawab. Ya, dan satu lagi orang tanya, kalau saya ketika dalam tandas, ketika tandas kan, buang air tu, macam nak jawab dalam tandas? Kita makruh untuk menjawab azan. Ya, sebab apa? Sebut nama Allah dalam tandas, makruh nama Allah. Ya. Jadi macam mana? Habis azan, keluar daripada bilik air, dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah disebut kata apa? Kita ulang balik. Lepas keluar tandas, walaupun azan habis, kita mau sebut Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nampak? Macam tu. Sampai Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian diikuti dengan doa azan. Ya. Baik, hukum bercakap tak ada masalah. Kalau bercakap tetapi kita masih boleh menjawab azan, hukumnya diharuskan, tidak menjadi masalah. Hukum bercakap paling tak pun paling berat, hukum bercakap ketika azan, hukumnya makruh. Tak ada mazhab yang mengatakan hukumnya haram. Dan ancaman-ancaman ataupun hadis-hadis yang berbentuk ancaman bagi mereka yang berkata-kata ketika azan, itu sepakat ulama ahli hadis mengatakan hukumnya adalah maudhu' ataupun hukum hadis itu adalah palsu. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Baik. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh 3 soalan ya. Baik, saya lupa nak cakap tadi. Kuliah malam ni dianjurkan oleh Surau Ar-Rawdah. Nampak tu? Saya pun online dekat Surau Ar-Rawdah, Taman Impian Makmur, Sarjana Impian dekat Kajang. Dia yang menaja pada malam ini. Kalau tak ada Surau Rawdah pada malam ini, kita tak ada soal jawab fiqh pada malam ni. Jadi tuan-tuan, kalau masuk dekat Surau Ar-Rawdah, tekan page tu, follow ataupun like, yang bagi tanda sokongan. Dan insya-Allah surau ni pun aktif, banyak ceramah-ceramah online. Tuan-tuan kalau tak dapat pergi ceramah online, buka surau Ar-Rawdah, ada ceramah online, boleh ambil manfaat. Dan jangan lupa, dekat status saya tu pun ada, dekat page tu pun ada tertera, ataupun dekat komen tu ada wakil admin daripada surau Ar-Rawdah
jadi masukkan nombor akaun, ya. Maka bolehlah kalau tuan-tuan ada derma untuk surau ini, kebajikan, kebaikan untuk surau ni, amal jariah dan sebagainya, boleh salurkan melalui tabung ataupun akaun bank Surau Ar-Raudhah Impian Makmur Saujana Impian, ya. Baik, cukup bercerita tentang hukum bercakap ketika azan. Yang keempat, duit KWSP. Orang yang mati tapi belum sempat keluar, adakah wajib dizakatkan? Wah, ini ada soalan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata bapa dia meninggal dunia, ada banyak duit KWSP yang belum sempat dikeluarkan. So bila dah dikeluarkan, adakah wajib dibayar zakat? Ya. Baik, di sini tuan-tuan ada dua situasi. Ada dua situasi. Yang pertama, sebelum dia meninggal dunia, duit tu dah jadi hak milik penuh kepada si mati. Contoh, kalau rahim ni, dia ketika sebelum dia mati, ketika dia hidup dia pun dah pencen, capai umur 60 tahun. So 60 tahun automatik KWSP tu hak milik penuh dia boleh keluarkan. Ya. Baik, tapi dia tak keluar, dia biarkan je, tak apalah, dah ada malah nak keluar lah, duit part time ada, dia simpan dan sebagainya. Kemudian meninggal dunia. Itu situasi yang pertama. Baik, situasi kedua pula, dia ni duit tu dia belum pencen lagi, dan dia pun tak entitled penuh terhadap akaun ataupun duit dalam akaun KWSP tu. Tiba-tiba Allah lebih sayangkan dia meninggal dunia, si rahim ni. So rahim ni meninggal dunia, maka apa dia dapat? Duit tu barulah boleh dapat keluar. Nampak tu? Itu situasi yang kedua. Baik, situasi yang pertama tuan-tuan, dia boleh keluar tapi dia tak keluar. Dia tak nak keluar. Baik, ketika mana KWSP itu sudah menjadi hak milik penuh rahim, dia wajib bayar zakat. Tapi dia tak keluar-keluar, tak bayar zakat. Katakanlah dia alpa ke, dia lalai ke dan sebagainya, tak bayar zakat. Kemudian dia meninggal dunia. Kalau situasi pertama tu, waris perlu ambil 2/5 daripada duit hartanya itu, yang mana sudah cukup haul, cukup nisab, keluarkan zakat, qada balik yang dia tak bayar sebelum ini, tuan-tuan. Ya, katakanlah kalau 2-3 tahun menyebabkan 2 haul, 2 nisab, kena bayar 3 kali, qada balik, itu wajib. Itu sebagai tanggungjawab. Sebab apa? Dia boleh bayar zakat ketika hidup tapi dia tak nak. Ya. Tapi kalau ketika hidup dia tak keluarkan duit, tak belanja, cuma dia keluarkan untuk bayar zakat saja, itu no problem, tak ada masalah. Ya. Tapi katakanlah si mati tu tak pernah bayar zakat, sedangkan dia mampu untuk keluarkan duit KWSP itu ketika dia hidup, tapi dia meninggal dunia. Jadi sebelum duit KWSP itu difaraidkan kepada ahli keluarganya, maka ahli keluarga pastikan berapa lama dia tak bayar zakat dan kena bayar balik. Kena keluarkan dulu pecahan ataupun peratus daripada duit KWSP itu yang bayar cover untuk beberapa tahun dia tak bayar zakat. Kemudian barulah difaraidkan. Baik, situasi kedua pula. Ya. Situasi kedua pula, kalau kita lihat dalam hal ini, ya, yang macam mana kalau kita lihat dia ni lepas meninggal dunia barulah duit tu baru boleh dikeluarkan, diberikan kepada ahli keluarga. Macam ni tak wajib keluar zakat. Pasal apa? Sebab KWSP ketika mana dia hidup, duit tu belum ada pemilihan penuh, belum ada pemilikan penuh. Itu al-qabdut tam, tidak ada lagi. So bila tidak ada qabdut tam, maka orang tu tak wajib bayar zakat fitrah. Macam saya ni, saya ada zakat fitrah. Saya ni ada KWSP, tapi saya tak boleh keluarkan sewenang-wenangnya. Bolehlah keluar, tapi contoh macam untuk PKP ni kan, sikit sangat, tak cukup haul, tak cukup nisab, tak wajib bayar zakat. Ya, katakanlah dalam KWSP ada 300-400 ribu, saya nak keluar semua, tak boleh. Awak kena tunggu dah hari tua baru keluar. Jadi zakat KWSP tu bukan hak milik penuh kita, so tak wajib bayar zakat. So orang yang situasi kedua ni, bila dia meninggal dunia, ketika mana dia hidup, KWSP itu belum menjadi hak milik penuhnya, maka tak wajib zakat fitrah. Kecuali yang pertama tadi, dah jadi hak milik penuh tapi dia tak nak keluarkan duit, tak nak bayar zakat. Sebab tu yang pertama tadi, waris ambil portion sikit 2/5 dan kalikan beberapa tahun yang dia tak bayar zakat, qada balik, bayarkan, kemudian barulah difaraidkan. Yang kedua pula, dia ini tak ada pemilikan penuh, laisa lahu al-qabdut tam,
Ya, lil mal, maksudnya tidak ada hak milik penuh pada harta tu. Lepas dia meninggal barulah KWSP benarkan si warisnya untuk ambil harta tu untuk diwariskan. Maka apabila ketika hidup dia tak wajib bayar zakat, KWSP-nya itu bila mati pun tak payah bayar. Sebab apa? Duit tu sudah lagi tidak menjadi hak milik dia, tapi adalah hak milik anak-anak dia. So anak dia dapat, katakanlah seorang dapat 50,000, 50,000, 50,000 dan sebagainya. Anaknya pula bayar zakat, isterinya pula bayar zakat, katakanlah. Ya. Jadi dah cukup nisab, cukup haul 2.5. So 50,000 2.5, ya, 2.5 bahagi 100 kali 50,000. Itu yang bayar tu. Ini. Jadi ada situasi yang berbeza, tak sama keadaannya macam mana. Baik. Soalan kelima. Okey. Baik, soalan yang diajukan nanti saya akan jawab pada penghujung nanti. Baik, soalan kelima, kambing sudah cukup 40 ekor. Ni pasal kambing pula ni. Ni zakat ni, zakat apa? Zakat harta. Bismillah. Okey. Kambing sudah cukup 40 ekor. Tapi makan minum ditanggung oleh penternak. Adakah wajib keluarkan zakat? Baik, ini zakat ternakan. Zakat ternakan ni kalau cukup nisabnya kena bayar zakat lah. Contoh kambing. Kambing kalau cukup 40 ekor kena keluarkan seekor kambing. Seekor kambing tu dizakatkan. Okey. Baik, situasinya antara syarat yang wajib keluar zakat kalau cukup nisabnya, yang mana kambing-kambing itu diberi makan secara percuma, bukan si penternak tu keluar duit untuk bagi makan. Contohnya lah, dia ada 40 ekor kambing, 40 itu dilepaskan dekat atas padang hari-hari macam tu. Dia tak keluar satu sen pun untuk makan minum si kambing tu. Maka dia wajib bayar zakat. 40 termasuklah satu yang kena bagi daripada kambing untuk dizakatkan. Ini zakatnya maksudnya kalau dia menternak binatang ternakan yang makan minum kambing itu tidak diberi makan dengan biayaan dia, percuma, secara semula jadi, kat padang ke depan rumah, rumput tepi jalan, tak kisah, ya. Tapi kalau penternak tu dia memelihara binatang ternak, katakanlah 40,000 sekalipun, 4,000 sekali kambing pun, tapi makan minum semua dia keluar duit sendiri. Dia upah orang, okey tolong cari rumput, kumpulkan, bagi lembu aku makan, bagi kambing aku makan, beli dedak bagi kambing dia makan. So dia keluar modal. So orang yang keluar modal untuk beri makan kepada penternaknya, maka tak wajib keluarkan zakat ternakan. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang keluar duit untuk memberi makan kepada binatang ternakannya, maka tak wajib dia keluarkan zakat ternakan. Nampak tu. Tapi dengan syarat lain, bahawa dia tetap keluarkan zakat. Tetap keluarkan zakat kalau dia buat berniaga, maka dia wajib keluarkan zakat perniagaan. Ya, kalaulah aset perniagaan tu cukup nisab, dikira tolak 2.5% kena bayar zakat. So orang yang meniaga kambing, yang pelihara kambing, buat akikah dan sebagainya, memang zakat penternakan dia tak keluar. Sebab apa? Mostly of them, memang kebanyakan mereka tu, mereka memang akan bayar zakat. Mereka akan bagi makan keluar di poket, modal, cari beli dedak, ya, beli air dan sebagainya, beli vaksin, obat, macam-macam lah modal nak bagi kambing kualiti yang sihat, bagus dan sebagainya. Jadi mereka tak wajib keluarkan zakat penternakan, tapi mereka wajib keluarkan zakat perniagaan. Remember jangan main-main. Jadi alhamdulillah kami keluarkan duit makan minum kambing kami, lembu kami tak boleh keluar zakat. Siapa kata? Ya, kalau dia keluarkan modal bagi makan kambing, pelihara saja-saja, tak buat berniaga, itu memang selamat, tak kena bayar zakat. Ya, tapi kalau pelihara saja-saja, makan minum tu secara semula jadi, yang free ni tuan-tuan, kena bayar zakat. Ya, ada kiraan yang 40 ekor, 80 ekor, 120 dan sebagainya, ada kiraannya, saya pun tak ingat dah sebab apa banyak sangat. Tapi kalau dia buat berniaga, tetap kena bayar zakat perniagaan. Okey, keenam. Ini panjang sikit soalan dia. Ada wanita non-Muslim minta bantuan hantar dirinya balik rumah dan keretanya rosak. Ya, ada orang ni dia naik kereta, tiba-tiba
dia jumpa ada orang, seorang wanita perempuan, kenalan dia lah, non muslim, mungkin makcik Cina ke makcik India ke. Dia kata, Ahmad ni, tolong hantar aunty balik rumah boleh tak? Kereta tak ada lah, apa semua ni, kereta rosak, nak kena balik rumah. Sedangkan saya nak pergi solat Jumaat, mana yang patut saya dahulukan? Yang dia kata apa? Sedangkan dia dalam perjalanan hendak mengerjakan salat Jumaat, mana yang patut didahulukan? Patut didahulukan solat Jumaat ke, ataupun patut didulukan nak menghantar jiran dia ataupun kawan dia yang non-Muslim untuk hantar balik rumah? Kalau tak hantar pula nanti kerang, jadi timbul benda lain pula kan. Jadi benda yang tak bagus, jadi benda yang kita kata reputasi Islam tu apa. Jadi macam mana, tengok keadaan. Baik, kalau katakanlah wanita non-Muslim itu, wanita kapiak ni, dia minta tolong hantar rumah, tengok keadaan. Kalau waktu masih panjang lagi, katakanlah Zuhur belum masuk, ya, ataupun ambil masa lebih kurang tunggu setengah jam, 20 minit nak solat Zuhur, maka dia boleh hantar, tak ada masalah. Dia boleh hantar kalaulah rumah dia dekat. Tapi jangan pula kalau kereta tu rosak kat Kuala Lumpur nak kena hantar batu bahan, habis cerita lah, mana boleh kan. Tapi kalau ketika situasi mana non-Muslim tu minta tolong dia hantar rumah, waktu dah pendek dah, kalau dia pergi hantar non-Muslim balik rumah, dia akan terlepas salat Jumaat. Maka di sini dia wajib mengutamakan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia kena wajib pergi salat Jumaat dulu. Sebab apa? Seruan Allah jauh lebih utama daripada seruan manusia. Kecuali kalau dia pergi salat Jumaat, dia tinggalkan anti yang Cina tu, non-Muslim dekat tempat tu, akan melibatkan bahaya nyawa dia, bahaya kesihatan dia, itu lain. Itu lain. Walaupun dia kafir, tapi dia bukan kafir harbi. So, kalau aku pergi salat Jumaat, biar kat sini dia sakit, dia meninggal dunia. Kalau aku biar kat sini, dah petang-petang ni pencuri ramai, habis, dia kena curi, kena bunuh dan sebagainya, bahaya. Baik aku hantar. Ini tak apa. Kalau ini melibatkan nyawa manusia, kemustahan diri dia, boleh tinggal salat Jumaat. Itu keuzuran nama dia. Tapi kalau dia selamat, tak ada apa, wajib utamakan. Kalau waktu tu panjang lagi, tak apa, dia boleh hantar. Tak dengar khutbah pun tak apa, yang penting Jumaat dapat selesai, solat dia dapat, ya. Ataupun cara yang terbaik, saya kata, kalaulah waktu pendek, nanti kalau saya hantar, nanti memang tak dapat, tapi saya boleh tolong, saya call Grab, Maika. Jangan Maika Muslim, Grab bukan non-Muslim. Kita support BMF, Buy Muslim, BMF, Buy Muslim First, ya. Jadi Maika adalah milik hak mutlak orang Muslim. So kongkong, tak apa, nanti saya call Maika, akan datang lagi 5 minit, ambil, hantar ibu balik rumah. Ataupun Maika lambat, dia kata taksi, tolong hantar saya punya kawan ni, nanti balik rumah. Itu option. So ala kulli hal, tengok keadaan. Kalau sempat hantar, kalau kita hantar sempat lagi pergi masjid untuk solat Jumaat, tak ada masalah, no problem, ya. Tapi kalau tak sempat, wajib dahulukan seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau terpaksa hantar dia juga, kalau tak hantar, kita pergi sembahyang Jumaat, akan melibatkan nyawa terancam, sakit, kesihatan dia akan terancam, maka boleh tinggalkan salat Jumaat, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Baik, ni tangan kanan, bukan tangan kiri, ya, sebab handset flip tu. Okey, yang ketujuh, soalannya, benarkah kunut separuh imam kena baca kuat dan separuh lagi baca perlahan? Ni soalan. Saya ada buat artikel khusus ni, ya. Kan kat Malaysia ni dia baca Allahumma hdina fi man hadait, kunut witir, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi. Sampai yang taqdi tu slow, ya. Baik, kenapa imam kita dia slowkan fa innaka taqdi tu? Sebab fa innaka taqdi wala yudha alaik, tak disunatkan kita sebut amin. Kalau imam baca kuat fa innaka taqdi wala yudha alaik, amin, itu bukan doa, itu puji-pujian. Puji-pujian tidak disunatkan amin, ya. Baik, saya buat artikel. Kalau buka mana-mana dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, saya tak jumpa satu pun yang mana ulama-ulama mazhab Syafi'i kata baca kunut subuh imam kena separuh kuat, separuh slow. Tak ada sama sekali. Saya minta mana-mana, kalau boleh tolong buktikan. Tidak ada dalam kitab I'anatul Talibin, bukan Fathul Mu'in ni, Fathul Mu'in matan, I'anatul Talibin syarah dia.
iaitu salah anggap. Itu bukan yang kata sirat, itu bukan imam. Yang kata sirat itu adalah makmum. So bila imam kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, amin, salah, bukan amin. Sepatutnya bila imam baca fa innaka taqdi, dia pun ikut sama juga. Ikut sama, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ikut, tapi slow ataupun dia senyap je tanpa amin, dengar saja. Nampak? Ya, yang kena amin, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 ni kena amin. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam straight baca kuat juga, bukan baca slow. Tak pernah saya jumpa mana-mana nas dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i kata fa innaka taqdi, imam kena slow, tak ada. Ya, tapi fa innaka taqdi itu baca secara kuat macam biasa. Cuma imam jangan amin kan, tak ada. Fa innaka taqdi bukan amin, itu puji-pujian. Puji-pujian bukan amin. Yang disunatkan amin adalah doa. Nampak? Jadi fa innaka taqdi wala yuqda alaik, bila imam time baca macam tu, kata Imam Ramli, kata Imam Zakaria Al-Ansari, makmum ada 2 pilihan. Sama ada ikut serta imam baca tapi secara slow, sirran. Itu imam yang baca slow, bukan makmum yang baca slow, bukan imam yang baca slow, tuan-tuan. Ataupun senyap, dengar saja. Nampak tu? So, siapa jadi imam lepas ni, sama ada witir ataupun solat subuh, jadi baca semua perdegas. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Makmum jangan imam ke pula, sama ada ikut ataupun dia senyap saja. Nampak? Ya, tapi boleh ke macam biasa kita baca, tak ada masalah, boleh saja. Tapi bab kata orang slow, ialah mana kitabnya? Kita berdasarkan fakta. Tapi yang kata separuh kuat separuh slow ni, mana fakta dia? Kitab mana ambil? Tak ada kan. Yang orang kata kitab Fathul Mu'in, kitab Anatul Talibi, itu salah anggap, itu salah faham. Tak ada pun. Jadi maksudkan sirran kat situ adalah makmum, bukan imam. Nampak? Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, jelas. Ke-8, sedekah pakaian lama suaminya tanpa izin suami. Suami dia ada pakai baju lama, ya. Pakaian lama tu dia simpan, tak pakai. Dulu suami dia saiz badan M. Sekarang suami dia badan dia berubah dah semenjak ada 5 orang anak. Saiz badan jadi double XL. Tak triple XL. Dia kata suami aku ni memang tak boleh pakai lagi dia ni, baju dia ni. Dia dulu M, sekarang double XL. Mana muatnya baju tu, kalau pakai pun sedekih nampaknya. Tak ada gamak nak tengok tu rasanya. Macam tu. Jadi apa kedudukannya macam ni, tuan-tuan? Dia nak sedekah baju tu tanpa izin suami. Boleh tak? Tetap tidak boleh. Kena minta izin. Ya. Alah ustaz, bukan boleh pakai lagi pun. Tak boleh pakai pun. Dah tak muat dah. Dia dah badan apa. Mana tahu satu hari dia kurus. Mana tahu baju-baju lama tu dia nak buat kain perca ke, ataupun nak buat sarung tilam ke apa semua ke. Tanyalah dulu, betul tak? Ataupun baju-baju tu dia nak bagi orang lain ke. Kita pula pandai-pandai. Sama jugalah sesuami tu ada pakaian isteri dia. Walaupun pakaian tu dia beli. Baik, saya ada suami, saya bagi isteri saya pakaian, pakailah. Saya dah bagi baju tu, itu hak dia. Saya tak ada berhak nak ambil balik hak baju dia. Ya. Ini baju abang dulu kan abang beli kan. Tak apa, abang nak ambil, abang nak pergi sedekah. Tak boleh bang, baju saya. Tak kira abang yang beli baju ni. Itu bukan hak kita. Kita dah bagi, walaupun kita keluar duit, kita bagi isteri kita baju tu, itu dah jadi hak milik isteri kita. Kita tak ada hak sama sekali. So kalau kita nak sedekah baju lama isteri kita, kena minta izin. Sama jugalah dengan suami. Baju lama dia, isteri kena minta izin. Walaupun alasan kita tak muat, tak boleh pakai. Mana tahu next 1 year dia jogging malam-malam, ya, jom jogging malam ni tuan-tuan. Ni jogging, badan kurus, boleh pakai balik, siapa tahu. Ya. Jadi tetap juga kena minta izin, ya. Baik, yang ke-9, apakah hukum lafaz kalau mak nak saya ceraikan dia? Okey, saya ceraikan dia, adakah jatuh talak? Subhanallah. Ni saya dalam inbox Facebook saya ada seorang lelaki dia mengadu. Cerita panjang cerita dia. Rupanya krisis rumah tangga dia dengan isteri dia. Pasal apa? Ada orang ketiga, mak dia. Mak dia memang, bak kata orang tu memang, kalau ikut cerita tu lah, kalau betul lah, memang haram jadah lah tuan-tuan. Masuk campur lah, mak dia tak suka dengan isteri dia, sedangkan dia sayang kat isteri dia. Tak tahulah, mungkin isteri dia kurang ajar kat mak dia, tak tahulah, wallahualam kan. Tapi sampai mak dia suruh dia bercerai, ya, sampai dia bergaduh dengan isteri dia, sampai isteri dia bergaduh dengan isteri, mak dia masuk campur.
Itulah kau ni bini tak guna apa semua, kau simpan lagi. Lah dia tak tahan, mak nak saya ceraikan dia. Baik, saya ceraikan dia. Adakah jatuh talak ataupun tidak? Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mak nak saya ceraikan dia, okey, saya ceraikan dia. So lafaz sarih, lafaz yang sangat-sangat jelas, maka jatuh talak. Talak berapa? Talak satu. Melainkan kalau apa yang dia lafazkan itu tak sarih. Mak nak saya lepaskan dia. Baik, saya lepaskan dia. Ini kinayah. Kinayah dia tengok keadaan. Kalaulah lafaz itu kinayah, yang bukan maknanya hampir, tapi boleh memberi makna lain. Lepas tu mungkin bukan cerai, mungkin lepaskan dia bebas. So lafaz kinayah seperti lepas, bebas, tidak mahu terikat, tak suka, ini semua kinayah. Dia memerlukan pada niat. Kalau ketika mana dilafazkan, kalau mak nak saya lepaskan dia, saya lepaskan dia. Kalau dalam hati suami kata memang dia niat untuk cerai, maka jatuh talak. Tapi kalau niat lepas itu bermaksud dia kata lepas sementara saja, bebaskan rumah, bukan lepas cerai, itu tak jatuh talak. Tapi ini lafaz, kalau mak nak saya ceraikan dia, saya ceraikan dia, maka itu lafaz sarih dan jatuhnya talak. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau bainunah sughra boleh rujuk balik. Kalau bainunah kubra, talak 3 ataupun 3 kali jatuh talak, maka kena tunggulah si isteri itu, bekas isteri kahwin dengan lelaki lain, ya, maka dari situlah kita lihat barulah boleh kahwin. Jadi lafaz okey mak, kalau mak nak saya cerai, saya ceraikan dia, maka itu lafaz sarih, jatuh. Tapi kata kalau mak nak saya lepaskan dia, mak nak saya bebaskan dia, saya bebaskan dia, itu kinayah. Kinayah bergantung pada niat. So siapa tahu niat? Yang pelafaz lah, ya. Tapi ustaz mana tahu laki saya tipu, dia dalam hati dia kata nak niat, tapi dia mengaku tak niat. Itu antara dia dengan Allah. Nikah tetap sah, tak ada masalah, maksudnya tak cerai. Kalau berkahwin, kalau bersetubuh pun tetap halal bagi dia. Dosa dia dengan Allah Subhanahu, yang suami tu. Lahir anak tetap halal, boleh ban pada suami dia. Cuma nanti dengan Allah Subhanahu wa taala jawablah. Sebab apa? Urusan hatinya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kecuali juga kalau dia kata mak nak saya ceraikan dia, baik, saya akan ceraikan dia. Ini bukan catat tak taluh. Talak tak jatuh. Sebab apa? Future tu tak tahu nanti bila. Ya. Kalau kata ada future tense, maka tidak jatuh talak. Dia maksudnya present tense, ya, itu yang maksudnya kalau jatuh. Ya, wallahu alam. Okey. Soalan ke-10. Hukum claim insurans orang langgar kita, tapi insurannya konvensional, bukan takaful. Ya, tuan-tuan, insurans mana? Ya. Saya ialah alhamdulillah bulan 1 tu dapat rezeki tukar kereta. Saya pakai kereta ni, kereta lama, kereta Proton Saga tu. 10 tahun saya pakai. Ya. Jadi kereta tu dah macam apa, saya rasa nak tukar lah, ada rezeki tukar kereta lain. Jadi saya beli kereta, yang penjual tu dia jual kereta, dia kata, bang, kalau pakai konvensional murah sikit. Murah berapa? 2-300. Tak apa, saya nak pakai takaful. Dia ni kadang-kadang tipu je ni. Sama, takaful tak mahal, sama je, lagi murah ada lah. Kata, lagi murah bang. Tak apa, saya tak takaful, mahal. Mahal 1,000 pun tak apa, saya pakai takaful. Sebab apa? Pakai insurans konvensional haram. Sebab apa? Ada gharar, ada maisir kat situ. Ya. Jadi kita melanggan, wajib melanggan insurans takaful. Tak kira lah takaful Maybank ke Etika ke apa ke. Ya. Maksudnya kita nak ambil konvensional, hukumnya haram, berdosa. Kita menyokong perniagaan yang berunsurkan riba, berunsurkan judi dan gharar kat situ. Jadi kita ada orang langgar kita. Dan orang langgar kita ni, tuan-tuan, so bila dia langgar kita, kita claim insurans dia. Ya. Kalau kita tak claim insurans dia nak bayar apa dengan kereta kita? Kita nak keluar duit sini, kita rugilah, tuan-tuan. Ya. Kita yang rugi sendiri, dia pun seronok lah. Yang insurans tu seronok lah, tuan. Dan insurans yang kita claim tu konvensional. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Masalah apa? Sebab kita bermuamalah, kita minta ganti rugi tu, maksudnya dia yang bayar kat kita, dia yang beri kat kita. Itu macam contoh lah kan, kita jual makanan nasi lemak, tiba-tiba yang datang jual, yang beli nasi lemak kita tu tokek babi. Ya, boleh tak kata, apek you tokek babi, saya tak boleh jual nasi lemak kat you? Boleh kan macam tu?
Tak. Yang tokai babi tu boleh nak selemak dengan kita, halal, dia bagi duit kita. Tapi dia yang jual babi, jual arak tu dosa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu jugalah orang yang melanggar konvensional dosa, tapi hak kita kena ganti kita balik, kita kena minta tuntut. Dan kita tuntut tu, kita tak menipu dia, kita tak curi dia, kita minta dia ganti. Cara dia macam tu. Maksudnya itulah secara ringkasannya tidak menjadi masalah kalau kita nak claim. Dan kalau ada pendapat ulama mengatakan, memang ada pendapat ulama kata tak boleh, kita tak nafikan. Ada pendapat ulama mengatakan bahawa kalau orang tu gaji beli babi, ya, ataupun jual babi, tak boleh terima duit dia. Ada memang pendapat yang syadid sikit, memang ada, ya. Tapi dalam hal ni kita bab kereta darurat kita, kalau kita tak claim insurans kita, dia tak ada duit nak bayar, dan kita tak ada duit nak betul dengan kereta kita. Kalau setakat 2-300 saya tutup mata je tuan-tuan, ya. Ada orang pernah langgar kereta saya, berapa kos dia, tambah-tambah 300. Dia kata, apa bang, kalau insurans ni nak kena report polis leceh, bagi saya bang. Saya tanya pomen saya, dia kata 400. Tak apalah bang, bagi 300, 300 cukup lah, top up. Senang cerita baik macam tu, ya. Tapi kalau kita tak tuntut, katakanlah benda tu kita rasa darurat nama dia, kalau tidak kita berjalan nak pergi kerja macam mana, ya. Baik, itu soalan yang ke-10. Ke-11, adakah air liur basi itu najis? Yes, air liur basi itu najis. Sebab apa? Dia lahir daripada kerongkong ni, daripada dalam, dia macam muntah. Hukum muntah, hukumnya adalah najis, ya. Hukum muntah adalah najis. Sebab apa? Daripada jauf. Maka air liur basi dia datang bukan daripada mulut kita ni, tapi daripada dalam tu, dia punya bau semacam tu. Ya. Tapi kalau kita dapat lihat dari segi sudut bezakan dia ni air liur basi ke apa, ke dia najis lah. Kalau kena kat baju kita, ke kena basuh, bilas macam biasa, maka bolehlah kita semayang macam biasa, ya. Baik, boleh tak bekas suami datang jaga anak kat rumah dan bekas isteri kurang sihat berada dalam rumah yang sama, ya? Baik, bismillah. Boleh kalau suami datang nak jaga anak dia, bekas isteri sakit. Bekas isteri sakit tak boleh nak jaga. Bekas suami datang nak jaga anak dia, boleh tak? Boleh kalau ada mahram yang lain. Kalau lah isteri itu ditemani oleh anak dia yang dah dewasa, itu tak apa. Tapi kalau anak masih kecil, tidak boleh. Sama jugalah kalau wanita yang dalam keadaan iddah, tak boleh kalau suami isteri masih berdua-dua. Walaupun masih boleh rujuk, kecuali dah rujuk, dah dilafazkan, dah rujuk, barulah boleh. Tapi yang kalau tak rujuk, duduk sahaja je, walaupun satu rumah, bilik lain-lain, tetap tak boleh. Si suami kena keluar, cari rumah lain ke apa ke, sementara habis iddah 3 kali suci, ya. Jadi boleh kalau bekas suami nak datang, nak temankan isteri, bekas isteri dia, boleh. Tapi kena ada mahram, ya. Kena ada wanita, anak dia ke, ataupun adik ipar dia ke, yang datang temankan bekas isteri, itu tak apa, ya. No problem, tak ada masalah. Ke-13, apa hukum makmum wanita bantu imam, iaitu mahram atau suami, sambung Al-Quran kerana imam lupa, atau sebut subhanallah bila imam terlupa rukun atau sunat ab'ad. Kan dalam hukum fiqah, bila kita cerita pasal hukum orang tersalah, kan, kalau imam kata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi, ya tak? Maka orang belakang siratal ladzina an'amta alaihim, lelaki. Perempuan boleh tak? Perempuan tak boleh, walaupun hafizah sekalipun, ya. Imam baca salah, dia ni, ya Allah, imam itu pun tak hafal apa benda ni, nak tegur, ya, tak boleh. Kalau dia kata siratal ladzina haram, berdosa, ya, sebab mengeluarkan suara untuk ajnabi. Tak batal solat, tetap sah, ya. Tapi antara ulama kata makruh dan ulama kata ada kata haram, yang memperdengarkan suara di hadapan ajnabi tanpa keperluan, ya. Maka tak digalakkan, hukumnya makruh kalau dia tegur macam tu, bukan sunat. Baik, dalam hal ini bukan haram, makruh hukum ni, minta maaf saya tersalah. Tapi kalau macam mana kalau suami dia ke, anak-anak tersilap ke, kata Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Munir Muhtaj, kalau wanita yang nak tegur suami je salah baca, ataupun anak jadi imam salah baca, boleh kuat-kuat macam mana sekalipun, merdu macam mana sekalipun, tak apa. Yang tak boleh kalau al-ajanib,
yang bukan ada mahram dia. Ya, dan begitu juga kalau suami terlupa kunut subuh, dia pun subhanallah. Tapi kalau imam tu bukan suami, dia bukan mahram dia, tepuk macam tu, ataupun tepuk macam tu saja. Tak boleh, makruh, subhanallah hukum dia. Ya, tak boleh. Jadi tak ada masalah kalau mahram, sesama mahram, adik-beradik dia ke, pak saudara dia ke, atuk dia jadi imam terlupa ke, atau suami ke, so dia boleh cakap lah kuat macam mana sekalipun. Tapi kalau yang imam tu adalah suami dia ataupun bapa dia, tapi ada lelaki ajnabi yang lain, contoh dia sembahyang kat masjid, dia datang kat masjid, bapa dia imam masjid pula tu, bapa dia terlupa, dia pun hafizah, nak tegur Allah mak, lelaki tak boleh pakai tak ada yang hafal Al-Quran, ya. Jadi nak tegur tak boleh. Sebab apa? Ada lelaki ajnabi, kalau dia tegur hukumnya makruh, ya. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis 13.13, kita nak tengok soal jawab secara online ni pula. Ada yang tanya soalan, nampaknya ada 3-4 soalan, ya. Baik, soalan pertama. Baik, surah Ar-Radah melancarkan tabung iftar Ramadan 1441. Sumbangan tuan-tuan sekalian amat dialulukan. Tuan-tuan, ni layari surah Ar-Radah Impian Makmur Sarjana. Di situ ada account bank. Tuan-tuan dermalah walaupun sedikit, ya, RM50 ke 100, ya Allah, insya-Allah. Ya, maka man fattara sa'iman, sesiapa yang memberi orang berpuasa itu makan, maka dia mendapat pahala seperti mana orang berpuasa yang tidak berkurangan sedikit pun. Ya. Baik, nombor akaun ada 1209 2010 036214 Bank Islam. Nak lebih jelas, tengok dekat ruangan komen, ada admin surah Ar-Radah, dia ada tinggalkan komen kat situ, ada lengkap nombor akaun. Ya. Baik, apa hukum zakat pendapatan? Zakat pendapatan seperti mana diarahkan oleh pemerintah, wajib bayar. Ustaz, zaman dulu zakat pendapatan tak ada. Zakat pendapatan zaman sekarang ni dikiaskan dengan zakat perniagaan, ada keuntungan. So kita bekerja dapat keuntungan, ya, tolak keperluan rumah, balance, cukup setahun, cukup nisab dan haul, maka wajib bayar zakat pendapatan. Ya, zaman dulu tak ada. Pasal apa? Zaman dulu, bagi ijtihad saya, bagi pendapat saya, zaman dulu orang makan gaji tak kaya, tuan-tuan. Makan gaji kais pagi makan petang. Zaman sekarang orang makan gaji mengalahkan ahli perniagaan. Serius. Pernah jumpa general manager gaji dia 35,000 pernah. Orang meniaga pun untung tak macam tu, tuan-tuan. Ya. Ada, saya pernah jumpa CEO gaji dia 500,000. Oi, tak bayar zakat. Oi, naik lemak lah, tuan-tuan. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia mengkiaskan zakat pendapatan dikiaskan dengan zakat perniagaan. Keuntungan tu ada. Kita kerja dapat keuntungan. Simpan duit lebih untungan kita. So tengok, kalau ada untung, kalau dah tolak keperluan, bayar rumah, anak sekolah, tak ada untung, maka tak wajib bayar zakat. Tapi kalau lebih, nampak? Ya. Orang sekarang kerja gaji 40,000 setahun. 40,000. Ya. Gaji 200,000 setahun. Bayangkan, tak bayar zakat fitrah. Oi, lemak lah, tuan-tuan. Zaman dulu orang makan gaji tak ada kaya-kaya. Zaman dulu, zaman Nabi SAW, kaya siapa? Berniaga, penternak dan petani. Itu saja yang kaya. Nampak? Ya. Orang Mekah kenapa kaya? Sebab mereka peniaga, pedagang. Madinah kenapa mereka kaya? Sebab mereka pertanian. Mereka kaya. Nampak? Ya, zakat pemerintah bagi saya hukumnya wajib. Sebab apa? Telah dititahkan oleh tuanku. Ya, dalam Al-Quran, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan pemerintah kamu. So pemerintah kita wajibkan kita bayar zakat fitrah, maka bayarlah zakat fitrah. Tak banyak pun, 2.5, tuan-tuan. Apa cerita ni? Ya. Walaupun zaman Nabi tak ada, tapi hukum kias tu kena. Ingat, hukum tu hujahnya dikiaskan. Sebab apa dikiaskan dengan zakat perniagaan? Maka justru itu bayarlah zakat pendapatan. Okey. Allah subhanallah, semua puji, alhamdulillah, subhanallah. Ya. Bolehkah saya nak keluarkan zakat fitrah dengan beras dan saya bagi sendiri kepada asnaf? Boleh, tak ada masalah, silakan. Ya, silakan bayar zakat fitrah, no problem, dengan beras. Ya. Boleh ke dirikan salat hari raya di rumah secara berjemaah? Boleh, tak ada masalah. Ya. Salat sunat secara berjemaah, secara bersendirian pun boleh. Secara bersendirian. Ya. Isteri saya, dia pernah tak dapat pergi masjid, dia salat
raya dengan seorang-seorang dengan anak-anak saya. Tak apa, boleh. Ataupun kita nak solat bersendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam, dapat pahala sunat juga, tapi tak dapat pahala fadilat penuh, tak dapat fadilat berjemaah, tak dapat fadilat baca khutbah. Habis Ustaz, kalau solat seorang-seorang bila nak baca khutbah? Tak payah baca khutbah, khutbah tu sunat saja. Kalau tak baca khutbah, solat raya tetap sah. Nampak tu. So apatah lagi kalau berjemaah dengan anak dan isteri dan sebagainya, ataupun dengan isteri-isteri. Nampak. Isteri, 4. Ya. Anak, beratur dah jadi dah. Dah lah cukup 40 orang. Ya. Anak punya ramai, bini 4, anak 30. Ya, 30 lebih. Campur dia 40 orang lepas solat Jumaat. Ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Tapi kalau dia satu rumah ada 5 orang, masuk dia lah. Jadi imam, nak musim PKP ni tak boleh pergi masjid, tak boleh surau, jadi imam lah. Lepas tu baca khutbah ada, download dia, baca Alhamdulillah, ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, habis settle, dapat pahala dah. Ya. Okey. Jadi kalau seorang-seorang baca khutbah, tak payah baca khutbah, siapa nak dengar, mungkin jin lah kot. Ya. Ustaz, kalau solat tarawih kita jadi imam tapi niat qada subuh, sampai kat witir nak terus buat qada baki satu rakaat witir atau niat witir, boleh, tak ada masalah. Ya, dia nak qada salat, dia nak salat tarawih, katakanlah dia salat tarawih sebanyak 20 rakaat, dua semua niat qada, itu lagi bagus kalau dia memang ada hutang. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Ramli, Imam Ibn Hajar, Zakaria Al-Ansari, sesiapa ada hutang salat, haram ke atasnya mengerjakan solat sunat. Kerana apa? Wajib memberi prioriti kepada orang yang wajib memberi prioriti pada solat fardu yang ditinggalkan. So 20 rakaat, dua-dua tu dia wajib niat qada subuh. Ataupun nak cara lebih jelas, cari kat video saya, pergi dekat bukan page saya ya, pergi page saya pun boleh, ataupun pergi dekat page saya, ada saya bincangkan bagaimana orang yang ada hutang solat fardu yang ditinggalkan 2 tahun dulu, 10 tahun dulu, yang diqada, yang dia hutang solat 5 tahun, ya, macam mana dia nak solat belakang orang yang solat tarawih, macam mana cara dia, saya ada terangkan dalam video yang lalu. Kalau saya nak ceritakan, ambil masa paling kurang setengah jam, so masa tak mengizinkan. Cari balik, insya-Allah boleh jumpa, saya terangkan lebih kurang sejam kat situ. Bagaimana cara dia? Ada cara dia, ya, senang. Ya. Baik. Sah tak salat Jumaat pada masjid yang ada dalam kawasan jamiah khusus untuk pelajar yang menetap di dakhili masyarakat awam tak solat situasi di Sudan? Apa cerita ni? Soalan. Ya. Ni daripada Ustaz Hafiz Asy-Syafiq, dia sekarang menuntut di Durman, Sudan, ya. Ya, sah tak solat Jumaat pada masjid yang ada dalam kawasan jamiah khusus untuk pelajar yang menetap di dalam masyarakat awam tak salat kat situ? Ya, boleh. Kalau nak buat, kalau ikut fatwa sebahagian ulama mazhab Syafi'i, 12 orang pun boleh dah. Ya, tapi kalau ada luar qaryah tu sebelahan yang ada masjid, wajib dia pergi. Selagi mana dia dengar azan, dia wajib pergi dekat masjid tu. Dia tak boleh buat dekat dalam kawasan dia. Nampak? Dia dengar azan tu. Katakanlah dalam universiti, kat luar tu ada masjid, dia dengar azan sana, dia kena pergi masjid sana. Kecuali kalau jauh, azan pun tak dengar, so dia boleh buat dalam kawasan kampus. Ya, yang mana dalam mazhab Syafi'i 40 orang. Ya, ada pendapat lain dalam mazhab Syafi'i 12 orang pun boleh. Ya, wallahu alam. Dia hukum untuk muamalah halal haram masuk dalam, ya, tafriq as-safaqah. Betul, ya. Tafriq as-safaqah, dia perjanjian yang perbezaan. Saya bermuamalah dengan tokek babi, saya dapat duit secara halal. Tokek babi jual babi, haram. Dia dua akad yang berbeza. Betul lah kata Muhammad Zakwan, tafriqus safqah. Berbeza. Ya, perbezaan dari segi sudut tu. Okey. Kalau kita tiada pilihan, ni daripada Afif Firdaus, kinayah bergantung pada niat kan Ustaz? Yes, betul. Macam tadi kan, aku bebaskan kau, itu kinayah. Kalau ada niat, jatuh talak. Tapi kalau bebas dimaksudkan bukan cerai, tak jatuh talak. So, niat macam mana? Hakim tanya pada, adakah bebas tu kamu maksud apa? Oh, bebas tu saya maksudkan adalah saya suruh dia keluar rumah je, bukan cerai pun. Tak jatuh talak. So, hakim mahkamah wajib ambil pada zahir kata-kata.
si suami itu. Kalau dia menipu sekalipun, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita tiada pilihan produk takaful macam mana Ustaz? Contoh jaminan insurans untuk pelaksanaan projek. Tiada projek takaful, maka terpaksa ambil produk. Apa hukumnya? Kalau terpaksa lain cerita. Yang macam saya pernah duduk dekat UK 4 tahun, teman isteri saya buat PhD, beli kereta lah. Sebab saya ada anak, ada isteri dan sebagainya. Memang kita nak pergi mana-mana, isteri saya nak pergi universiti pakai kereta dan sebagainya, nak pergi anak, nak pergi sekolah kena ada kereta. Dan sana sama macam ni juga kena ambil insurans. Dan sana insurans Islamik masa tu tak ada lagi. Sekarang dah ada dah. Kat UK dah ada takaful. Tapi sekarang ni masa zaman saya takaful tak ada. So terpaksa ambil konvensional. Ya, masa zaman saya tu dekat UK, dekat Manchester, seluruh kat Scotland apa semua, yang duduk sana memang ambil insurans konvensional. Pasal apa? Tidak ada pilihan. Dan sezaman dengan saya tuan-tuan duduk dekat UK tu Dr. Zaharuddin dengan Dr. Mazli. Kami alhamdulillah sering menziarahi Dr. Zaharuddin dekat Wales, dekat Dr. Mazli bekas menteri pendidikan kita dekat Durham. Ya. Bila dia kata Dr. Zaharuddin pun pakai konvensional, sebab apa? Sana tak ada Islamik. So terpaksalah macam ni projek. Tak ada produk takaful yang nak biaya projek ni, pelaksanaan ni, maka tak ada pilihan, terpaksa ambil konvensional. Darurat namanya. Macam zaman dulu kan, kita beli rumah, zaman mak bapak kita, zaman bapak saya beli rumah, mana ada perbankan Islam. Dulu perbankan Islam tabung haji je. Tabung haji pun dia tak ada pembiayaan rumah, dia untuk buat haji saja. Ya. Baik. So, sekarang ni tak ada option. Sekarang ni wajib ambil takaful, dan zaman sekarang ni wajib ambil pembiayaan Islam. Tak boleh beli rumah konvensional, beli kereta ikut konvensional, tak boleh. Wajib ikut Islamic banking. Tak kira lah Maybank ke Standard Chartered ke, yang penting Islamic banking. Bank Islam ke, bank muamalat ke, Maybank Islamic ke, CIMB Islamic ke, yang penting Hong Leong Al-Amin ke, tak apa, yang penting mesti. Okey. Boleh ke jemaah suami dan isteri dan isteri salat berjemaah bersama? Seorang isteri baca Al-Fatihah didengari oleh suaminya. Boleh, tak ada masalah, tapi jangan kuat-kuat lah. Kata setakat Bismillahirrahmanirrahim, dengar bunyi sikit-sikit tu boleh lah, tapi jangan pula si suami Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Isteri pula waladhdallin, dia pun Bismillah. Janganlah macam tu. Tak sunat. Ya, imam sunat baca kuat kalau solat jahar, manakala makmum makruh baca kuat-kuat. Makmum disunat wajib baca hanya sekadar untuk dengar kat telinga dia saja. Tapi kalau sampai imam dengar suara dia, makruh. Ya. Baik. Kalau dengar sikit-sikit tak apalah, itu biasa nama je. Ustaz nak tanya tentang hukum sujud syukur setiap hari sebab nikmat Islam, iman dan sihat. Boleh tak saya hari-hari sujud syukur atas nikmat iman dan Islam? Hukumnya harus. Tapi kalau ikut sunnah Nabi sujud syukur keadaannya betul-betul menggembirakan. Nabi tak buat hari-hari. Tapi kalau nak buat hari-hari, boleh, no problem. Tapi ikut syarat-syaratnya. Dalam keadaan berwuduk, sebelum sujud syukur, takbir Allahu Akbar, lepas tu sujud, lepas tu duduk, salam. Ya. Bukan yang macam yang sujud terus, itu tak ada dalam kitab-kitab fiqh. Wallahualam. Tapi kalau ikutkan, Nabi SAW hanya sujud menerima berita yang betul-betul menggembirakan. Contoh, kita cuba nak meminang wanita, dia accept kita punya pinangan, gembira sungguh, Allahu Akbar, pak sujud. Ya, ini golongan orang muda sukalah ya. Ya, ataupun dapat duit banyak, naik gaji, naik pangkat, sujud syukur. Tak apalah. Tapi kalau hari-hari nikmat iman dan Islam, boleh, harus. Ya, disunatkan berita yang benar-benar bergembira dan bukan hari-hari. Sebab apa? Nabi tidak melakukan hari-hari. Dan kalau buat hari-hari, tak adalah kita kata bid'ah ya. Macam Wahabi duk bid'ah, tak ada. Ya. Cuma lebih senang dan lebih selamat kita ikut jalan Nabi SAW. Ya. Hafiz, nak apa lagi ni? Okey. Ustaz nak tanya, ikut syarat LHDN sebagai ketua keluarga patut dapat bantuan 1,000, tapi dapat 1,600. Apa hukum duit lebihan tu? Patutnya kalau ikut syarat dia dapat 1,000 tapi dapat lebih.
LHDN masuk lebih. So wajib maklum pada LHDN sepatutnya saya dapat 1000. Tapi kenapa saya dapat 1006? Lepas tu LHDN kata tak apa, kami belanja lebih lah tuan punya pasal, saya bagi lebih. Tak apa. Tapi kalau kata oh ya ke, tuan maklumkan, terima kasih kerana maklumkan, kena pulangkan balik, wajib pulangkan balik. So wajib maklumkan kepada LHDN saya dapat lebih daripada kelayakan saya. Kelayakan saya sepatutnya 1000, tapi LHDN bagi saya 1600. So kena pulangkan balik, ya. Kalau dia kata dia belanja, silakan, no problem, tak ada masalah, ya. Ustaz, ada ke athar tentang solat sunat tasbih dilakukan pada malam raya? Tidak ada. Solat sunat tasbih boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja, kecuali pada waktu-waktu yang haram, iaitu selepas solat asar, selepas solat subuh, dan ketika matahari menegak, dan ketika hari matahari nak terbenam. Terbenam, dah betul-betul terbenam tu, itu tak boleh. Selain tu nak buat tasbih bila-bila tak ada masalah. Hatta malam raya pun boleh. Even sementara nak tunggu imam as-salatul jami'ah salat raya, nak buat salat tasbih, no problem, tak ada masalah, asalkan lepas syuruk, no problem, ya. Nak kata ada ke Nabi buat malam raya? Tak ada. Tapi nak buat malam raya boleh tak? Harus, boleh, tak ada masalah. Tak boleh kita kata oh Nabi buat solat tasbih malam raya tau. Oh jangan, ya, jangan menipu atas nama Nabi SAW. Tapi nak buat silakan, ya, sebab mutlak. Nak tanya, kalau makan benda keras selalu mulut berdarah, perlu ke tunggu darah berhenti sebelum sama makan? Ya. Jadi darah yang sikit tu tertelan tu, maksudnya dia makan benda keras, tergigit jadi darah tu. Nak tunggu berhenti macam mana? Bila nak berhenti tuan-tuan? Tunggu berhenti, darah berhenti, dah kenyang dah perut dah. Ya. Tak adalah macam tu sekali, ya. Wallahu a'lam. Oh, soalan Afif ni. Ustaz, mana afdal dalam salat tarawih? Imam baca surah pendek-pendek lengkap ataupun baca surah panjang tapi tak lengkap? Ya. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan baca surah pendek, surah yang lengkap surahnya. Mazhab Syafi'i disunatkan lebih afdal baca surah yang lengkap dia punya surah dia. Ya. Tapi bab tarawih ni lebih afdal bacaan yang panjang walaupun tak lengkap surahnya. Ya, tengok keadaan lah macam mana. Ustaz, umum perniagaan jual beli dalam dua perkara, iaitu produk dan servis. Okey. Alright. Oh, banyak soalan ni, tak habis, tak sempat ni. Baik, dia kata, jika sebut tentang insurans, jika kita mencarum selama 5 tahun dan 4 tahun itu alhamdulillah tiada sakit, tahun ke-5 baru sakit. Jadi selama 4 tahun tiada servis, dan selama 4 tahun itu ejen dapat komisen. Bagaimana Ustaz? Apakah komisen? Baik, kita bayar macam saya. Alhamdulillah saya dah semenjak balik UK tu lebih kurang dalam 2010, dah 10 tahun dah kita langgan insurans. Alhamdulillah tak ada sakit. Cuma anak-anak lah 2-3 kali masuk KPJ kan. Ya, tak ada sakit. So tak dapat. Yang apa tu kita akan dijanjikan apa yang kita carum kita akan dapat hibah. Kalau kita meninggal dunia ada hibah untuk anak kita. Macam saya, katakanlah saya carum ya, meninggal. Ada untuk anak saya 100,000 contohnya lah kan, ataupun ada ambil lebih 200,000. Maksudnya garanti servis yang akan dapat kalau saya meninggal, ada bahagian untuk anak dan isteri saya 100,000 dan 200,000 contohnya. Ya, itu servisnya. Dan katakanlah selama 5 tahun kita mencarum tak sakit apa-apa, kita memang tak dapat, tapi yang carum tu kita bersedekah. Sebab itu dalam bab berkaitan dengan takaful dia ada dua elemen. Pertama mudharabah, dia tolong niaga kan, dan kita dapat untung. Untung tu dalam bentuk hibah untuk diberikan kepada anak dan isteri kita bila kita dah meninggal dunia. Dia tolong simpan kan, dia tolong niaga kan. Dan kedua adalah sistem takaful. Maksudnya kita katakanlah kita bayar sebulan 200, mungkin 100 tu caruman dan 100 lagi tu sedekah. Maksudnya siapa di kalangan ahli prudential ke apa sakit, so duit yang kita sedekah tu dia cover sakit orang tu, ataupun cover kita orang, kita dapat pahala. So walaupun servis tak dapat, kita mencarum ikut takaful, memang kita niatkan sedekah, ya. Dan ejen dapat duit memang sudah ada dalam akad. Dia kata memang akad sesayang, peratus ni untuk dicarumkan dan peratus ini untuk disedekahkan, dan ada untuk wang servis diambil untuk kepada ejen dan sebagainya, untuk syarikat. So semua clear. Kadang-kadang kita setuju tak baca tuan-tuan, kena baca. Okey, ada sedekah, ada untuk ejen juga, perkhidmatan, itu no problem. Sama juga kalau kita kata okey saya nak ambil duit
tuan RM100 sedekah dan kami ambil RM100 untuk servis kami, boleh tak? Boleh, no problem, tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ya, bolehkah wanita yang membaca doa yang disunatkan 10 minit sebelum buka puasa? Doa 10 minit, maksudnya kalau nak berbuka puasa baca doa 10 minit, panjang sangat dah. Buka dulu, lepas tu bacalah doa 10 minit, tak ada masalah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, awang taha, sah tak zakat fitrah dibayar di tempat lain? Zakat fitrah wajib dibayar pada malam raya. Tempat mana? Malam raya kita nak beraya kat mana? Dekat Al-Ustaz. Kena bayar dekat Al-Ustaz. Ya. Maksudnya dia bukan bayar tempat cek rezeki. Di mana tempat yang diwajibkan kita bayar zakat. Kita wajib bayar zakat fitrah pada malam raya. Bila malam raya itu wajib kita bayar zakat fitrah. Dan pada malam raya kita berada kat mana? Kita berada dekat Al-Ustaz. So kena bayar zakat dekat negeri Kedah. Ataupun kita kata, okey, tahun ni aku beraya kat Kedah. Nak bayar malam raya kat Kedah takut tak sempat pula. Ya, sampai sana ambillah tidur. Siang-siang telefon bapak kita, masukkan duit, bah tolong bayarkan zakat kat sana. Itu antara solusi yang terbaik. Baik, setakat itu saja tuan-tuan. Kalau nak layan semua soalan, tak habis soalannya. Ya, kita tangguh nanti sebab apa, waktu pun dah sejam lebih. Ya, insya-Allah yang ada soalan-soalan lebih tu saya tak dapat nak jawab, minta maaf ya, sebab masa tidak mengizinkan. Insya-Allah saya akan jawab, saya akan simpan dan saya akan bawa pada sesi yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih pada Surau Ar-Raudhah Impian Makmur, Sarjana Impian, kerana menaja ceramah pada malam ni. Tuan-tuan jangan lupa terus like Surau Ar-Raudhah punya page dan menderma di situ. Sebab apa, ada projek iftar bagi orang makan untuk berbuka puasa. Tuan-tuan pun dapat pahala, dapat ganjaran, insya-Allah. Baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhamman illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaitah wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.